Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sehat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang kata kerja. Apakah itu kata kerja? Untuk pengetahuan murid-murid, kata kerja merupakan kata yang melibatkan aktiviti maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Baiklah, kata kerja terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Manakala kata kerja aktif terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kata kerja aktif transitif, kedua kata kerja aktif tak transitif. Diharapkan murid-murid dapat mengetahui kata kerja ini. Sekarang, mari kita mengenali kata kerja aktif transitif ataupun singkatannya ialah KKAT. KKAT ini memerlukan objek ataupun cikgu simbolkan di situ sebagai penyambut di belakang kata kerja. Contoh, objeknya ialah bola, buku, siasatan, udara. Hal ini supaya murid-murid dapat mengetahui dan mudah memahami perbuatan tersebut. Ianya menggunakan imbuhan aktif men, iaitu mem, meng, me, mengkan ataupun mengi. Kata kerja aktif transitif ini juga membentuk ayat aktif, iaitu seperti contoh yang cikgu berikan di situ, Ali membeli coklat. Jadi di sini kamu lihat Ali membeli coklat. Membeli coklat. Membeli adalah kata kerja aktif transitif kerana disambut oleh coklat. Coklat itu ialah objeknya. Banyak contoh lain seperti yang cikgu senaraikan itu. A, mendaki. KKAT, iaitu cikgu dah nyatakan tadi, KKAT kata kerja aktif transitif ditambah dengan bukit. Mendaki apa? Mendaki bukit. B, membaling. Membaling apa? Membaling batu. Batu ialah sebagai objek. Menangkap. Menangkap apa? Menangkap penjenayah. Penjenayah sebagai objek. D, menggunting. Menggunting apa? Menggunting kertas. Kertas sebagai objek. Menghadapi. Menghadapi apa? Menghadapi musibah. Musibah sebagai objek. Menggunakan. Menggunakan apa? Menggunakan pen. Pen ialah objek. Jadi di sini kamu lihat, cikgu sudah warnakan imbuhan kata kerja aktif tersebut, iaitu A, men, B, mem, C, me, D, meng, D, mengi, I, mengkan. Jadi di situ kamu lihat imbuhan ini menjadikan kata kerja aktif transitif. Jadi, sudahkah anda faham? Okey. Sebutkan 3 contoh lain
kata kerja aktif transitif beserta objeknya yang anda tahu. Tengok beruang tu pun sudah bertanya kepada kamu. Kini, mari kita mengenali kata kerja aktif tak transitif ataupun singkatannya KKATT. Kata kerja aktif tak transitif ini tidak memerlukan objek ataupun objek itu di belakang kata kerja. Ia menggunakan imbuhan aktif men, mem, meng ataupun me. Ber. Okey. Jadi di sini imbuhan aktif ini membentuk ayat aktif. Contohnya, Ali bergurau dengan rakannya. Okey. Jadi di sini Ali bergurau. Bergurau tidak diperlukan objek. Tiada Ali bergurau bola, Ali bergurau buku, Ali bergurau meja, Ali bergurau pen. Tiada ya. Hanya terus kepada keterangan di situ. Ali bergurau dengan rakannya. Banyak contoh lain yang cikgu telah senaraikan itu seperti A. Menjerit. Jadi di sini orang faham menjerit. Tiada perlukan objek. Melompat, tidur, berbincang, menyelam. Harap kamu sudah faham tentang kata kerja aktif tak transitif ini, iaitu tidak memerlukan objek. Lihat panda itu, dia sudah menanyakan kepada kamu, iaitu sebutkan 3 contoh lain KKAT T yang anda tahu. Kini tiba masanya untuk kamu menguji minda kamu berdasarkan kefahaman tentang kata kerja aktif transitif maupun kata kerja aktif tak transitif. Lihat di situ. Kelaskan jenis ayat di bawah mengikut kumpulannya, sama ada kumpulan KKAT atau KKATT. Diharapkan kamu dapat memahami dan mengelaskan ke-10 ayat ini mengikut kumpulannya. Cuba ya. Baiklah, ini ialah jawapan yang cikgu berikan berdasarkan soalan tadi. Jadi di sini, lihat soalan 1 sehingga 10. Cikgu telah nyatakan di situ di hujung ayat kumpulan kata kerja. Contohnya soalan 1, kakak menghadiahkan buku kepada adik. Jadi ayat ini dikelaskan dalam kumpulan kata kerja aktif transitif. Dalam ayat ini menggunakan kata kerja aktif transitif, menghadiahkan. Menghadiahkan apa? Menghadiahkan buku. Untuk menjawab soalan ini, kamu perlulah memahami terlebih dahulu kata kerja aktif yang terdapat dalam ayat ini supaya kamu memudahkan mengelaskannya mengikut jenisnya. Lihat nombor 2. Ibu baring di atas katil. Baring. Baring ialah kata kerja aktif tak transitif kerana tidak memerlukan objek di situ. Berdasarkan perkataan yang cikgu gariskan tadi, sehinggalah ke-10 ayat ini, jelaslah menunjukkan kata kerja aktif ini membentuk ayat aktif. Tahniah kepada murid yang berjaya ke semua soalan ini. Kepada yang tidak berjaya, anda boleh cuba lagi. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali kata kerja pasif. Kata kerja pasif menunjukkan
sesuatu kejadian yang sudah berlaku atau yang tidak disengajakan berlaku. Dalam kata kerja pasif ini menggunakan imbuhan ter, ke, an, iaitu ke an imbuhan, apitan dan di yang juga disertai oleh dalam penggunaan kata ganti nama diri ketiga sahaja. Contoh, cuba kamu lihat di situ. Ter, iaitu terjatuh, terhalang, terjawab, terkeliru. Jadi, penggunaan imbuhan ter ini yang menunjukkan kata kerja pasif yang tidak disengajakan berlaku. Faham? Lihat contoh kedua, imbuhan apitan, iaitu ke-an, kehujanan, kedatangan, kekalahan, kerisauan. Sekarang kita lihat contoh kata kerja pasif yang menggunakan imbuhan di, yang juga disertai dengan oleh. Contohnya, dimakan oleh Amin, disepak oleh mereka, disapu oleh dia. Cikgu akan mengupas lebih lanjut tentang penggunaan imbuhan di yang disertai dengan oleh dalam kata ganti nama diri ketiga sahaja selepas ini. Jadi, cikgu harap kamu dapat memahami terlebih dahulu jenis-jenis imbuhan yang biasa digunakan dalam kata kerja pasif. Kini, tiba masanya untuk kita mengenali penggunaan kata kerja pasif dalam kata ganti nama diri pertama dan kedua. Lihat di situ. Cikgu telah nyatakan di hadapan kamu itu tidak boleh diletakkan di oleh bagi kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Sebelum ini cikgu pernah memberitahu kepada kamu bahawa imbuhan di yang disertai oleh hanya digunakan untuk kata ganti nama diri ketiga sahaja. Jadi, untuk kata ganti nama diri pertama dan kedua, jelas di situ tidak boleh diletakkan imbuhan di bersama oleh. Lihat contoh. A. Kucing itu dipukul oleh saya. Lihat, salah di situ. Mengapakah salah? Lihat dia. Di oleh saya. Saya ialah kata ganti nama diri pertama. Tidak boleh digunakan dengan imbuhan di bersama oleh. Yang betulnya ialah tengok B. Contoh B, kucing itu saya pukul, baru betul. Tengok contoh lain. Lanun di laut itu dibunuh oleh patik. Salah. Kenapa salah? Patik itu ialah kata ganti nama diri pertama. Tidak boleh menggunakan imbuhan di bersama oleh dalam ayat. Yang betulnya apa? Lihat B. Lanun di laut itu patik bunuh. Jadi, untuk kata ganti nama diri pertama ini, kamu tidak boleh menggunakan imbuhan di bersama oleh. Lihat bintang di sebelahnya. Saya dan patik, iaitu kata ganti nama diri pertama. Jelas sama sekali tidak boleh menggunakan imbuhan di bersama oleh. Faham? Lihat contoh lain di bawah. Majlis perkahwinan diadakan oleh kamu. Salah. Mengapakah salah? Lihat di situ ada kamu. Kamu ialah kata ganti nama diri kedua.
tidak boleh digunakan dalam penggunaan imbuhan di bersama oleh. Yang betulnya apa? Lihat B. Majlis perkahwinan kamu adakan. Jadi di sini ayat ini menunjukkan ayat yang betul. Lihat contoh lain. A. Mesyuarat itu dihadiri oleh kalian. Salah. Mengapakah ayat ini salah? Ayat ini salah kerana ada penggunaan kata ganti nama diri kedua, iaitu kalian. Jadi di sini kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan imbuhan di bersama oleh dalam ayat. Yang betulnya ialah mesyuarat itu kalian hadiri. Lihat bintang di sebelah. Kamu dan kalian, iaitu apa? Kata ganti nama diri kedua. Jelaslah untuk pengetahuan kamu, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan imbuhan di bersama oleh dalam struktur ayat. Diharapkan kamu jelas memahami penggunaan kata kerja pasif dalam kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam struktur ayat. Bagaimanakah penggunaan imbuhan di bersama oleh dalam kata kerja pasif bagi kata ganti nama diri ketiga? Ya, lihat di situ. Imbuhan di bersama oleh digunakan seperti biasa dengan penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Contohnya, pen ini dibeli oleh dia. B. Majlis perasmian itu dirasmikan oleh baginda. C. Lawatan sambil belajar itu disertai oleh mereka. D. Pertandingan itu dimenangi olehnya. Lihat di situ, terdapat perkataan yang cikgu gariskan tadi, iaitu menunjukkan kata ganti nama diri ketiga. Jelas sama sekali, tiada sebarang masalah imbuhan di bersama oleh dalam kata kerja pasif bagi penggunaan kata ganti nama diri ketiga dalam struktur ayat. Boleh ditulis seperti biasa. Harap kamu semua faham. Kini, tiba masanya untuk kamu menjawab latihan berdasarkan pembelajaran kamu pada hari ini mengenai kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Lihat soalan A. Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif. Cuba kamu menjawab kesemua soalan ini dan semak selepas ini. Baiklah, ini adalah jawapan berdasarkan soalan yang kamu jawab sebentar tadi. Jawapan bagi soalan 1, perniagaan memperbaiki motosikal sedang dijalankan oleh Encik Tan di Bandar Melaka. Dijalankan oleh itu jelas menunjukkan kata kerja pasif. Tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab kesemua soalan ini dengan jawapan yang betul. Kepada yang tidak berjaya, sila cuba lagi. Sekarang,
Kita akan menjawab soalan B, iaitu tukarkan ayat pasif di bawah ini menjadi ayat aktif. Kemudian, semak jawapan selepas ini. Ini adalah jawapan yang telah kamu jawab berdasarkan soalan B sebentar tadi. Lihat jawapan bagi soalan nombor 1. Pemain Brazil tersebut menendang bola itu dengan kuat. Jelas di situ, tulisan yang berwarna merah itu menunjukkan kata kerja aktif. Kata kerja aktif menjadikan ayat aktif. Jelas? Tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab kesemua soalan ini dengan betul. Kepada yang kurang berjaya, sila cuba lagi. Nampaknya, sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.